Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kuliah yang lepas kita telah bincangkan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hayat dan juga perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada baginda kecil sehinggalah baginda terlibat dalam peperangan, baginda terlibat dalam perjanjian Fudail, baginda juga terlibat di dalam membangunkan Kaabah setelah Kaabah runtuh, dan semua kita telah lalui dalam kelas yang lepas. Jadi dan perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah seterusnya, sehinggalah minggu ini kita akan cerita tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Wahyu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bermula dengan, sebagaimana kita sebut minggu lepas, Allah menjadikan Nabi untuk tidak gemar kepada benda-benda yang tidak bermanfaat. Allah memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam banyak riwayat kita ceritakan bagaimana apabila Nabi ada kehendak untuk pergi majlis nyanyian, lalu Allah jadikan Nabi tertidur, Nabi tak pergi. Begitu juga ketika Nabi SAW bersama dengan Abbas mengangkat batu untuk membina semula Kaabah, orang semua angkat kain mereka, tinggikan kain untuk memudahkan mereka gerak. Angkat kain mereka letak di atas bahu. Tapi Allah menyelamatkan Nabi SAW. Nabi tak angkat kain Nabi. Jadi Allah memelihara. Sehinggalah beberapa tahun sebelum Allah menurunkan wahyu, Allah jadikan wahabbaba ilaihil khala'. Allah jadikan kecintaan kepada Nabi SAW untuk jauh daripada orang. Masyarakat jahiliyah pada ketika itu, mereka ada budaya yang cukup tak baik dan budaya yang jahat. Sosial mereka teruk, sebagaimana kita cerita dalam kuliah yang awal. Jadi Allah jadikan Nabi SAW benci kepada kehidupan ini, tak suka dengan cara hidup mereka ni. Lalu Nabi suka untuk berseorangan. Apa Nabi buat? Nabi duduk berseorangan di Ghar Hira, Gua Hira di atas Jabal Nur. Jadi itu yang Nabi buat. Nabi pergi, Nabi balik ke rumah, Khadijah akan siapkan bekalan makanan untuk Nabi SAW. Nabi pergi semula. Di bulan Ramadan, sebulan Nabi akan duduk di gua beribadat. Macam mana cara beribadat? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi Nabi pergi dan beribadat. Dan antara tanda kenabian awalnya, apa yang berlaku apabila Nabi berjalan, batu-batu di tepi jalan yusallimu alaih, mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Dan kata Aisyah, apabila Nabi mimpi Nabi itu betul-betul jadi. Mithla falaq as-subhi, sebagaimana datangnya waktu siang, cahaya waktu siang. Maksudnya sebelum Nabi dapat wahyu, mimpi sahaja, esok tu jadi betul macam Nabi mimpi. Ini semua persediaan kepada Nabi, nak menunjukkan bahawa dekat Nabi ini ada keistimewaan yang tak ada pada orang lain. Menunjukkan bahawa Nabi ini ada satu kedudukan yang hebat di sisi Allah. Nabi jalan, batu salam, Nabi mimpi, esok jadi betul macam mimpi Nabi. Sehinggalah Allah menurunkan wahyu. Para ulama menyebutkan pada 21 Ramadan berdasarkan perkiraan dan juga
pendapat majoriti ulama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diceritakan bagaimana Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Macam biasa, Nabi pergi ke gua, Nabi duduk berseorangan, habis bekalan, Nabi balik ambil bekalan dan pergi semula ke gua. Sehinggalah satu hari datang makhluk yang ajib, makhluk yang Nabi tak pernah tengok. Bayangkan, orang biasa yang dia bersendirian, suka duduk bersendirian, duduk dalam gua yang tak ada orang lain, datang satu makhluk yang dia tak pernah tengok, malak. Datang Jibril kepada Nabi SAW dalam rupa yang Nabi tak pernah tahu. Lalu Jibril peluk Nabi daripada belakang. Dalam riwayat dicerita, Aisyah menyebutkan sehingga Nabi tak boleh bernafas, kuat pelukan Jibril. Lalu Jibril kata, "Iqra", baca. Nabi SAW ketika itu Nabi jawab, "Ma ana biqari", aku tak reti baca. Jibril lepas. Lalu tengah sesak nafas ni kena peluk, Jibril lepas, Nabi selesa sekejap. Dia peluk semula sehingga bersungguh-sungguh Nabi ketat pelukan Jibril. Lalu Jibril kata, "Iqra". Nabi kata, "Ma ana biqari", aku tak reti baca. Lalu dilepaskan dan dipeluk semula kali ketiga. Jibril kata, "Iqra". Nabi kata, "Ma ana biqari". Lalu Jibril bacakan ayat kepada Nabi SAW, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Diturunkan ayat ini kepada Nabi SAW. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Tuan-tuan bayangkan, Nabi dalam keadaan Nabi tak tahu apa. Nabi tak tahu yang dia ni Nabi. Nabi tak tahu makhluk apa yang main kat dia ni. Tiba-tiba dia kena peluk dari belakang. Makhluk ni buat dia sehingga dia betul-betul dalam keadaan tekanan, sehingga Nabi betul-betul bersedia. Lalu diajarkan kepada Rasulullah 5 ayat pertama dalam Iqra, dalam surah Al-Iqra, diajarkan kepada Nabi SAW. Apa jadi? Apabila jadi peristiwa itu, dipeluk Nabi dan disampaikan ayat itu, Nabi keluar daripada gua dalam keadaan takut pada ketika itu. Pengalaman baru. Betul, dalam hidup Nabi banyak benda ajaib yang berlaku. Nabi lihat dada Nabi dibelah. Nabi lihat itu berlaku. Nabi lihat batu bertasbih kepada Nabi. Nabi lihat ketika Nabi jalan, awan jalan betul-betul di atas kepala baginda. Tetapi ini satu benda yang baru, satu benda yang menakutkan. Nabi balik pergi jumpa Khadijah. Lalu Nabi kata, "Zammiluni, zammiluni, ghattini, ghattini." Nabi sebut, "Selimutkan aku." Sejuk Nabi, Nabi takut. Lalu Nabi balik ke rumah Khadijah binti Khuwailid, selimut Nabi SAW. Sehinggalah Nabi selimut, hilang sekejap, tenang, hilang rasa takut. Selepas itu Nabi sebut kepada Khadijah, "Mali, laqad khashitu ala nafsi." Nabi kata kepada Khadijah, apa yang jadi dengan diri aku ni? Aku takut sesuatu yang tak baik akan menimpa diri aku. Khadijah tanya Nabi, apa yang berlaku? Lalu Nabi sampaikan kepada Khadijah. Ketika Nabi duduk dalam gua, datang satu makhluk, peluk dia, dan Nabi ceritakan semua kepada Khadijah. Ini cerita yang tak masuk akal lah. Cerita yang di luar logik, di luar batasan akal manusia. Kita kalau dengar cerita begini, orang cerita kat kita, kita rasa benda ni ajaib. Ataupun kita kata orang tu dia ada masalah, benda ni berlaku. Dan ini cerita sikit tentang orang ilmu nafs kan, orang cerita tentang psikologi moden. Orang yang dia mendapat gangguan begini kan, dia tengok benda yang orang lain tak nampak, dia dengar benda yang orang lain tak dengar, itu orang anggap orang tu gila. Pertama sekali orang kata dia ni ada gangguan, dia tak betul, dan orang akan marah. Tetapi Khadijah, apabila dia dengar Nabi SAW cerita, kita kalau dengar cerita ni, benda pertama kita kata, kita kena berubat orang ni, dia ni ada benda tak kena dengan dia. Khadijah sebut kepada Nabi, "Wallahi ma yukhzikallahu abadan." Wahai Muhammad, demi Allah, Allah tidak akan mengecewakan engkau selama-lamanya.
innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau menghubungkan silaturahim, wa tahmilal kal, engkau membantu orang yang perlukan bantuan, wa taksibal ma'dum, engkau beri kepada orang yang tak ada kepadanya, wa taqrid dhaif, dan juga engkau memuliakan tetamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau menolong orang yang berada di atas jalan yang benar. Allah takkan kecewakan kau. Tak mungkin setelah engkau buat semua ni, orang yang tak ada engkau bagi, orang yang musafir orang kau tolong dia, orang yang datang melawat engkau bagi kepada dia, orang yang tak cukup keperluan engkau cukupkan keperluan dia. Tak mungkin Tuhan akan mengecewakan engkau. Sifat-sifat ini menjadikan yang mustahil Tuhan kecewakan engkau. Lalu Khadijah bawa Nabi SAW berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal sepupu kepada Khadijah. Masa dia muda, dia peluk agama Nasrani. Dia ni pun, tuan-tuan, orang yang Allah bagi hidayah kepada mereka. Mereka tinggal jahiliyah berbagai cara lah. Abu Bakar, apa cara dia tinggal? Dia tak pernah sembah berhala. Osman juga sama. Dia rasa tak kena jiwa dia untuk sembah berhala. Jadi Waraqah bin Naufal, ketika dia muda, dia pun dapatlah petunjuk yang katakan ini tak kena, cara hidup Quraisy ni salah. Lalu bila dia kaji, akhirnya dia memeluk agama Nasrani. Dia peluk agama Nasrani, dia belajar bahasa Ibrani, dan dia baca Anajil, dia baca Injil. Jadi dia ni dikenali sebagai orang yang alim tentang Ahlul Kitab, tentang kitab-kitab terdahulu. Arab Quraisy, walaupun mereka tak beriman, mereka tak ikut Nasrani dan juga Yahudi, tapi bila datang bab-bab tertentu, mereka rujuk Yahudi dan Nasrani. Sebab mereka tahu Yahudi dan Nasrani ni mengikut para nabi terdahulu. Jadi Khadijah bawa Nabi SAW pergi ke Waraqah bin Naufal. Waraqah pada ketika itu dia dah tua lah, mata dia pun dah buta, tapi dia ada ilmu. Dia baca kitab-kitab terdahulu, dia faham, cuma dia dah betul-betul tua dan dia buta. Khadijah pergi kepada Waraqah, dia kata, ya ibn Am, isma' min ibni akhik, wahai sepupuku. Waraqah ni sepupu kepada Khadijah dan dia dah tua, dia betul-betul tua. Isma' min ibni akhik, engkau dengarlah apa yang nak disampaikan oleh anak kepada kawan kau. Peringkat umur ni Nabi kira umur muda banyaklah. Waraqah ni peringkat kawan-kawan bapa Nabi SAW. Kata Waraqah, ya ibn akhi, madza tara, wahai anak kepada kawanku, cerita kepada aku apa yang kau lihat. Lalu Nabi pun cerita. Nabi cerita, aku duduk di gua, datang satu makhluk, dia peluk aku dan dia bacakan ayat ni kepada aku. Habis yang Nabi cerita, kata Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah SAW, hadan namus alladhi nazzalahu Allah ala Musa, ini adalah namus yang Allah telah turunkan dia kepada Musa. Ya laitani fiha jada'an, ya laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Waraqah kata, alangkah baiknya kalau hari ini aku masih lagi muda. Alangkah baiknya kalau pada satu hari nanti kaum engkau akan halau engkau keluar daripada negeri engkau, ketika itu aku masih hidup. Nabi sebut kepada Waraqah, awa mukhrijihum, takkan mereka nak keluarkan aku daripada kampung aku? Nabi tak nampak apa ni, cuma Nabi tahu ini wahyu pertama, bagi tahu kat Nabi, suruh baca. Waraqah kata, alangkah baik kalau bila mereka halau engkau, aku hidup. Nabi kata, takkan mereka nak keluarkan aku. Ini benda yang tak mungkin berlaku, sebab mereka semua setuju aku orang paling amanah. Mereka setuju aku tidak mengikut benda-benda maksiat yang mereka buat. Mereka setuju bahawa aku ini amin. Bila Nabi masuk kan, kita cerita dahulu ketika ramai-ramai orang berebut siapa nak angkat Hajarul Aswad. Bila Nabi masuk, Nabi kata, orang kata, hadal amin radina, dia ni amanah, kami percaya apa hukum dia. Nabi kata, awa mukhrijihum, tak akankah mereka keluarkan aku? Kata Waraqah kepada Nabi SAW, na'am. Lupa nak set time lagi, terlebih. Kata Waraqah, na'am, lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Waraqah kata, betul. Sebab apa betul?
Kerana tidak ada lelaki yang datang dengan apa yang engkau bawakan pada hari ini, melainkan mereka pasti akan dimusuhi. Itu sunnatullah. Wa in yudrikuni qaumuka ansuruka nazran muazziran. Waraqah kata, kalau pada ketika itu aku ini berada pada ketika itu, yudrikuni yaumuka, aku masih ada ketika mereka keluarkan engkau, aku pasti akan memberikan kepada engkau pertolongan yang cukup kuat. Nasran muazziran, habis tenaga aku akan guna untuk tolong kau. Dan Allah mentakdirkan selepas daripada itu, Nabi SAW dapat wahyu pertama ni, dan Waraqah bin Naufal dia meninggal dunia dekat dengan peristiwa itu. Dia pun meninggal dunia. Jadi sebelum dia meninggal dunia, dia beritahu kat Nabi satu isyarat. Yang datang kepada engkau itu namus. Dialah yang turun kepada Musa. Dan Nabi cerita, Waraqah cerita kepada Nabi, engkau mesti dihalau keluar. Sebab semua orang yang mendapat risalah ini, mereka menerima dugaan yang sama macam ni. Baik, apa berlaku selepas itu? Nabi dalam keadaan takut awalnya. Nabi masih lagi dalam keadaan tak pasti apa yang jadi dengan diri baginda. Lalu Nabi balik ke rumah. Nabi duduk. Nabi tak pergi ke Gua Hira lagi. Nabi tunggu. Sampailah perasaan takut Nabi SAW berubah menjadi tashwiq, menjadi rindu. Sampailah Nabi SAW tertanya-tanya, mana pergi makhluk yang datang kepada aku dulu? Makhluk yang tadinya dia datang, bawa kepada aku wahyu beberapa hari lepas, dia hilang terus. Sekali je dia datang. Sehingga Nabi mencari. Dalam sebahagian hadis diceritakan, sehingga Nabi naik ke puncak bukit paling tinggi, Nabi hampir nak terkejun. Nabi tunggu mana wahyu yang asalnya datang, dia berhenti tiba-tiba. Dalam hadis diceritakan apabila Nabi naik ke atas puncak bukit, ketika itu datang Jibril kepada Nabi SAW. Lalu Jibril kata, ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqan. Wahai Muhammad, engkau betul-betul adalah Rasulullah. Lalu Jibril pun pergi. Nabi tunggu lagi. Lama Nabi tunggu, tak datang. Beberapa hari dah, dalam keadaan rindu. Hikmahnya Allah nak bagi Nabi bersedia menerima wahyu. Asalnya bila terima, Nabi dalam keadaan takut. Jadi Allah nak Nabi dalam keadaan betul-betul bersedia. Sehinggalah Nabi tasyawuq, betul-betul tunggu, menanti. Tiap-tiap hari Nabi tunggu. Nabi pergi ke Gua Hira, Nabi tunggu wahyu. Nabi naik ke puncak bukit, Nabi tunggu wahyu. Sehinggalah Nabi SAW, satu hari Nabi jalan. Dalam riwayat hadis disebutkan, ketika Rasulullah jalan, Rasulullah dengar orang panggil nama. Nabi dengar suara. Lalu Nabi langut ke langit, dan Rasulullah lihat Jibril duduk di atas kerusi di antara langit dan juga bumi. Ketika itu Nabi lihat Jibril, Nabi jadi takut semula. Sebab dalam riwayat disebutkan ketika ini Nabi lihat Jibril dalam rupa Jibril yang sebenar, datang kepada Nabi SAW. Apa Nabi buat? Takut. Makhluk yang lain pula Nabi nampak. Ini rupa sebenar Jibril, dengan sayap Jibrilnya daripada barat ke timur. Lalu Nabi lari balik ke rumah. Nabi selimutkan diri sekali lagi kerana ketakutan. Ketika itu Allah turunkan wahyu kedua, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Bila Nabi selimut, Allah turunkan ayat, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang sedang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah engkau dan bagi ancaman kepada manusia. Dah tak ada masa untuk tidur, dah tak ada masa untuk berehat, dah tak ada masa untuk engkau buat apa yang engkau suka, dah tak ada masa untuk engkau jaga diri engkau sendiri. Qum, sekarang masa untuk bangun, fa'anzir, bagi ancaman kepada manusia. Ini perintah pertama kepada Nabi selepas Iqra. Iqra ni taujih. Taujih ni memberi cadangan. Baca dengan nama Tuhanmu, cadangan umum. Tapi perintah pertama yang Allah turunkan kepada Nabi adalah qum fa'anzir, wahai Muhammad, bangun dan beri ancaman kepada mereka. Ada orang kata kadang-kadang kita dalam dakwah, kita jangan cakap benda yang orang tak suka. Kita mulalah cakap dengan benda yang orang suka. Bolehlah kalau nak kata begitu. Tapi kalau sampai ke tahap kita tak cakap langsung benda yang orang tak suka,
Semua yang kita cakap benda yang orang suka je. Kita jaga kedudukan kita, kita buat diri kita ni dalam keadaan siapa pun tak kacau kita. Itu tak kena. Sebab mula-mula, first kali, arahan Allah kepada Nabi, qum fa'anzir, bukan qum fabashir. Jadi bukan Allah kata kat Nabi, bangun dan bagi tahu kat mereka tentang benda-benda yang bagus, khabar baik, syurga dan sebagainya. First kali, bangun fa'anzir, bagi ancaman kepada mereka. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Tuhanmu. Ini yang kedua. Wahai Muhammad, keluar, sampaikan kepada mereka, tak ada lagi jabarut, tak ada lagi kibria, tidak lagi orang yang diagungkan, yang dibesarkan, yang dihormati. Wa rabbaka fakabbir, besarkan Tuhan kau. Ini message. Engkau mesti keluar wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, yang besar adalah Allah, yang agung adalah Allah, yang ditaati secara mutlak adalah Allah. Wa thiyabaka fatahhir, sucikan pakaian kau, zahir engkau bersih. War rujza fahjur, dan jauhi daripada segala berhala. Dua benda, sucikan zahir, sucikan batin. Sucikan pakaian dan diri engkau, sucikan jiwa engkau. Ini juga perintah awal kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, pergi kepada mereka, ajar mereka tentang tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Wala tamnun tastakthir, janganlah engkau mengharapkan balasan. Maksudnya wala tamnun tastakthir ni, janganlah engkau bersifat seperti aku dah buat dah ni, ini aku buat, ini benda aku dah jalankan. Itu tak ada. Bukan lagi masa untuk engkau buat benda tu. Ini bukan lagi masa untuk engkau mengharapkan balasan. Sekarang bermula satu keadaan di mana kerja engkau mesti bersungguh-sungguh, bukan untuk mengharapkan balasan. Sifat Nabi SAW. Tentu kita boleh belajar daripada ayat ni. Kadang-kadang kita lah, diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita suka kan, kita sebut aku yang buat ni, aku yang mulakan benda ni, aku yang asaskan ni, aku yang tolong orang tu buat ni. Ini Allah larang Nabi daripada awal. Nak menjadi pejuang, nak bercakap tentang agama, ini tak boleh ada. La tastakthir famnun wala tamnun tastakthir. Kau tak boleh begini. Engkau mesti jalankan kerja engkau, terus buat kerja engkau. Wali rabbika fasbir, dan Allah kata, hendaklah engkau bersabar kepada Tuhan engkau. Apabila engkau buat semua ni, engkau bangun dan bagi ancaman kepada mereka, engkau membesarkan Allah, engkau menyucikan pakaian, dan juga engkau menjauhi segala macam berhala. Engkau buat kerja tanpa mengharapkan balasan. Apa akan datang? Lepas tu, segala macam musibah akan datang. Semua benda yang susah akan timpa engkau. Lalu Allah bagi tahu kepada Nabi, wali rabbika fasbir, hendaklah engkau bersabar kepada Tuhan engkau. Jadi ini wahyu kedua yang sampai kepada Nabi SAW. Ketika itu juga turun ayat. Tuan, ini ayat tentang dakwah. Ketika itu juga turun ayat kepada Nabi SAW di peringkat awal, macam mana nak bersedia untuk dakwah. Itu yang kita kata Al-Quran menjadikan jiwa Nabi tenang. Bila kita baca sirah ni, kita akan lihat bahawa setiap langkah Nabi, setiap benda yang Nabi buat, dia ada ayat Quran di belakangnya. Apabila Nabi nak mulakan gerakan baru, Nabi nak ubah trend dakwah dan sebagainya, ada ayat Quran. Begitu juga Allah bagi ayat tentang menguatkan diri Nabi sebelum keluar berdakwah. Allah turunkan ayat Quran, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, qumil laila illa qalila. Tadi untuk orang, wahai Muhammad, keluar, pergi ajar mereka agama, bagi ancaman. Ini untuk Nabi pula, qumil laila illa qalila, wahai Muhammad, bangunlah malam, kecuali sedikit sahaja untuk engkau tidur. Nisfahu awinqus minhu qalila, separuh malam ataupun kurang sikit daripada separuh malam. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, ataupun lebih daripada itu, bacalah Al-Quran dengan tertil. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, ingatlah, kami akan turunkan kepada engkau perkataan yang cukup berat. Engkau kena bersedia dengan perkataan ni. Macam mana nak bersedia? Engkau mesti bangun malam.
Itu cara persediaan untuk menerima perkataan ini. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu menjadikan langkah engkau kuat dan juga perkataan engkau jelas. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Pada waktu siang engkau ada banyak urusan yang perlu diselesaikan. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu dan juga bersungguhlah. Bagi satu masa khas, tak ada benda lain yang ganggu untuk Tuhanmu. Jadi ini Allah turunkan ayat untuk menguatkan Nabi SAW. Baik tuan-tuan, sebelum kita sambung, sedikit tentang wahyu. Bagaimana wahyu turun kepada Nabi SAW? Satu, wahyu datang dalam bentuk mimpi. Banyak kes. Kita ada cerita asalnya Nabi mimpi, lepas tu mimpi tu jadi. Nanti kalau kita cerita dalam perang Uhud, Allah bagi isyarat kepada Nabi SAW dalam mimpi. Banyak benda dalam mimpi. Yang kedua, kadang-kadang wahyu itu datang dalam bentuk dia dicampakkan terus dalam jiwa Nabi. Allah campakkan ilmu. Sebab itu dalam sebahagian riwayat disebutkan inna ruhal qudus nafatha fi raw'i. Sesungguhnya ruhal qudus, ruh yang suci ini mencampakkan dalam jiwaku. Jibril campakkan dalam jiwa Nabi satu pengetahuan. Itu juga wahyu. Tapi Al-Quran tak datang dalam bentuk tu. Sebab bila Ruhul Qudus, Jibril campakkan dalam jiwa Nabi, lepas tu Nabi sampaikan. Konten wahyu tu ada pada Nabi. Tapi Al-Quran tak datang begitu. Al-Quran setiap patah perkataan dia wahyu. Jadi bagaimana Al-Quran datang? Jibril berupa jadi makhluk lain. Jibril datang menjadi manusia. Kadang-kadang Jibril berupa jadi sahabat Nabi, Dihya Al-Kalbi. Kadang-kadang Jibril datang dalam rupa asalnya Nabi duduk dan menerima wahyu. Itu satu, Al-Quran. Ataupun Nabi SAW, Nabi tak sedar. Jadi bila Nabi tak sedar, datang wahyu kepada Rasulullah. Dalam hadis disebutkan ini yang paling berat. Nabi tengah duduk di atas unta. Apabila wahyu datang, terduduk unta tu sebab berat. Apabila Nabi tengah duduk di Madinah waktu malam musim sejuk, tuan-tuan boleh bayanglah, sejuk malam, berpeluh Nabi SAW bila datang wahyu. Dalam sebahagian riwayat diceritakan Nabi pernah duduk, paha Nabi di atas paha Zaid bin Thabit. Bila turun wahyu, Nabi tekan sakit paha Zaid bin Thabit. Ini yang ketiga. Jadi Allah angkat keadaan Nabi SAW, dia jadi tak sedar, dan ketika itu Allah sampaikan wahyu kepada Rasul SAW. Ada juga Allah beri terus kepada Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini tak melalui Jibril. Jibril hantar Nabi, sampailah Baitul Izzah, sampai ke atas, Jibril berhenti, Nabi pergi menerima perintah untuk mendirikan salat. Jadi ini wahyu, cara Allah sampaikan kepada Nabi SAW. Jadi selepas daripada menerima wahyu yang pertama dan wahyu yang kedua, bermulalah dakwah Nabi SAW. Berapa tahun Nabi berdakwah? 23 tahun. 3 tahun yang pertama di Mekah, ini dinamakan marhalah, satu peringkat masa di mana Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi panggil orang yang terdekat, Nabi berdakwah 3 tahun pertama. Dan selepas daripada 3 tahun pertama, Nabi mula dakwah secara terbuka kepada semua orang. Nanti kita cerita satu persatu. Dan 3 tahun terakhir sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi mula menghantar orang keluar daripada Mekah, pergi berhijrah dan sebagainya, sehinggalah Nabi berhijrah ke Madinah. Dan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, sampai di Madinah, Nabi terus berdakwah selama 10 tahun dengan perang dan sebagainya. Baik, sambung cerita kita. Apa yang berlaku apabila Nabi terima wahyu pertama dan wahyu kedua? Nabi cari orang yang paling rapat dengan baginda dan minta mereka masuk Islam. Yang pertama sekali Khadijah. Nabi sampaikan Islam kepada Khadijah, Khadijah terima, memeluk Islam. Setelah Khadijah, Nabi pergi kepada budak kecil yang duduk dalam rumah Nabi SAW, Ali radhiyallahu anhu. Nabi ceritakan Allah telah menurunkan wahyu, tak boleh sembah melainkan Allah. Ali pun terima. Kemudian hamba Nabi SAW
yang duduk dengan Rasulullah, Zaid bin Harithah. Nabi sampaikan kepada dia. Orang kata Zaid bin Harithah orang yang paling Nabi sayang. Kata Abdullah bin Umar. Nabi sampaikan agama, dia pun terima Islam. Nabi pergi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kawan baik Nabi. Nabi sampaikan Islam. Dalam hadis disebutkan semua orang mereka berbelah bagi. Tapi Abu Bakar apabila Nabi sampaikan kepada dia Islam, dia terus terima. Siddiq. Walladhi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi. Allah sebut dalam Al-Quran, Nabi yang datang dengan kebenaran dan juga yang membenarkan kebenaran itu. Abu Bakar As-Siddiq, dia terima Islam. Dan Abu Bakar bila diterima Islam, dia tak duduk. Bila diterima Islam, Abu Bakar keluar dan dia pula sampaikan Islam kepada orang lain. Abu Bakar pergi kepada Uthman bin Affan. Dia panggil Uthman. Dia kata kepada Uthman, bukankah engkau tahu bahawa semua berhala ni sekadar batu je, tak ada faedah? Uthman kata, betul, aku tahu. Kata Abu Bakar, sesungguhnya Muhammad telah membawakan agama, engkau datang dan dengar. Uthman datang kepada Nabi SAW. Nabi cerita tentang Islam, kewajipan menyembah Allah. Uthman terima. Jadi Abu Bakar pergi kepada Abdul Rahman bin Auf, orang kaya, peniaga yang paling kaya di Mekah. Abdul Rahman bin Auf, skill meniaga dia ada. Abu Bakar sampaikan kepada dia Islam, dia terima dan dia masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Bakar pergi, mereka masuk Islam. Bilal bin Rabah, dia dah masuk Islam dah, tapi dia dah pernah siksa. Abu Bakar pergi merdekakan dia, bayar duit merdekakan dia, biar dia merdeka. Jadi ini semua orang yang awal-awal menerima Islam dengan Nabi SAW. Di peringkat awal, Allah turunkan ayat kepada mereka, kepada para sahabat. Jadi setiap kali mereka ada masalah, setiap kali mereka masuk Islam, Allah turunkan ayat mencerita tentang sucikan jiwa, cerita tentang syurga, cerita tentang neraka dan sebagainya. Dan semakin hari, dalam masa 3 tahun pertama ni, semakin ramai orang terima Islam. Generasi awal, mereka semua tak duduk diam, mereka bergerak. Nabi tak bagi kebenaran, dakwah terbuka. Jadi semua orang bergerak dalam skop masing-masing, jumpa orang, sampaikan Islam, sampaikan Islam, sampai semua orang tahu. Quraisy pada ketika itu mereka tahu. Tapi Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya, mereka menyangka bahawa Muhammad ni tak lebih daripada orang yang sekadar nak ajak orang menyucikan jiwa, sekadar seperti pendeta-pendeta yang mengajar orang mengenal Tuhan dan sebagainya, sekadar tu. Jadi Quraisy pun dia tak ambil tahu. Walaupun mereka tahu, orang ramai yang memeluk Islam, orang tahu Islam ni sudah mula tersebar dan sebagainya, mereka duduk diam. Tentang sebelum kita sambung ni, cerita pasal Quraisy, reaksi Quraisy menyucikan jiwa. Orang yang mengajar orang kepada agama, mengajar orang kepada tauhid, ini benda biasa yang dikongsi oleh semua agama pada ketika tu. Jahiliyah ke, Yahudi ke, Nasrani ke, bab menyucikan jiwa ataupun bab mendekatkan diri kepada Tuhan ataupun tawakal kepada Tuhan, semua orang bersepakat. Sebab itu selepas zaman, apabila Nabi bacakan Al-Quran, Abu Lahab dan Abu Jahal pun datang curi-curi dengar. Sebab bab ni semua orang sepakat. Bila Nabi pergi ke Madinah, Yahudi Madinah datang dengar juga ceramah Nabi. Sebab ini bab percaya kepada Allah. Walaupun syariat berbeza, walaupun engkau solat cara engkau, dia tak solat langsung, tapi bila orang cerita tentang mengharap kepada Allah, sama, konten dia sama. Saya ke Lubnan tahun lepas. Lubnan dia liberal kan. TV Lubnan, dia ada satu TV Kristian. TV Kristian kadang-kadang adalah dia jawab soalan. Orang telefon kepada penceramah tu, orang cerita kepada penceramah tu, dia ada masalah, suami dia tinggalkan dia ke apa ke. Cara dia mencerita, penceramah ni melembutkan hati orang tu. Kita dengar, hati kita pun lunak. Tak apa, jangan risau, Allah akan bagi ganti yang lebih baik, Allah akan permudahkan urusan kau. Jadi bab tawakal ni, bab bergantung harap kepada Tuhan, jadi semua orang kongsi. Jadi orang datang dan dengar dakwah Nabi. Siapa yang banyak terkesan? Orang-orang yang ada kelebihan pada ketika itu, orang miskin sebagai contoh. Nabi ajarkan kepada mereka, agama ni sama. Agama ni tidak ada perbezaan yang kaya dengan yang miskin. Jadi orang miskin banyak terima, sebahagian daripada orang kaya banyak terima, sebahagian daripada orang-orang yang cerdik, mereka terima dakwah Nabi SAW. Sehinggalah lepas 3 tahun Allah turunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad,
Ini benda baru. Wahai Muhammad, keluar dan berilah ancaman kepada keluarga engkau yang paling dekat. Allah ceritakan ayat ni dalam surah apa ni? Dalam surah Asy-Syu'ara. Dalam surah Asy-Syu'ara kalau kita baca daripada awal ayat, Allah cerita tentang pengalaman Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa lahir, Nabi Musa duduk dengan Fir'aun, Nabi Musa dihalau keluar, Nabi Musa mendirikan keluarga, Nabi Musa datang semula dengan minta Fir'aun lepaskan Bani Israel. Kemudian Fir'aun kejar Nabi Musa sampai Fir'aun mati. Allah ceritakan. Nah, bila Allah ceritakan, Allah sebut wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, sekarang keluar dan bagi ancaman kepada ashiratakal aqrabin, keluarga engkau yang paling dekat. Nak tunjukkan apa? Allah lembutkan hati Nabi dulu. Allah cerita dahulu, ini yang akan berlaku. Ini yang telah terjadi kepada Musa. Akhirnya Musa telah menang, Fir'aun telah kalah. Akhirnya Allah telah menghancurkan Fir'aun. Tetapi Musa telah melalui satu perjalanan yang cukup meletihkan. Engkau akan hadapi benda yang sama. Lalu Allah bagi perintah, berilah khabar ataupun dakwah kepada mereka. Apabila Allah turunkan ayat ini, Nabi SAW, Nabi kumpulkan keluarga Nabi. Ini kelebihan Ahlul Bait. Sebelum Nabi keluar dakwah kepada orang ramai, Nabi kumpulkan keluarga Nabi, sanak saudara Nabi. Apabila Nabi kumpulkan mereka, kali pertama Nabi kumpul, Abu Lahab, dia dah tahu dah Nabi Muhammad tengah bawa dakwah baru, tengah membebaskan manusia. Cuma dia duduk diam lah. Apabila Nabi kumpul mereka, Abu Lahab kata, "Fama ra'aitu ahadan jaa'a 'ala bani abi bi syarri mimma ji'ta bihi." Wahai Muhammad, tuan-tuan, ni Nabi bukan kumpul budak-budak. Nabi kumpul pak saudara dia, mak saudara dia, orang-orang besar Quraisy. Bani Hashim dikenali sebagai penjaga Kaabah. Jadi, kata Abu Lahab pada Nabi SAW, "Aku tak pernah lihat orang yang menyampaikan dakwah kepada keluarganya yang lebih buruk daripada apa yang kau bawa." Lalu Nabi kumpul mereka hari pertama, Nabi tengok reaksi mereka tak berapa baik, Nabi tinggalkan mereka. Nabi datang kali kedua, Nabi kumpulkan mereka, keluarga Nabi lagi sekali. Lalu Nabi SAW ucap, "Alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inuhu wa u'minu bihi wa atawakkalu alaihi." Segala puji bagi Allah, aku memuji Allah, aku meminta tolong dengan Allah, aku beriman dengan Allah, dan aku berserah kepada Allah. Bab ni tak ada apa lagi. Quraisy setuju, betul, kami pun beriman dengan Allah. Kan kita cerita, mereka sembah Allah, tapi mereka sembah berhala juga. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Aku bersaksi bahawa Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Ini Quraisy tak boleh terima. Ini pak saudara Nabi tak boleh terima. Sebab menafikan Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah. Mereka sembah berhala, sekarang Nabi nafikan, tidak ada pendamping bagi Allah. Thumma qala, "Inna ra'ida la yukadzib la yakdzibu ahla." Nabi kata, seorang pemimpin tidak akan menipu kaumnya. "Wallahi alladhi la ilaha illa huwa, inni rasulullah ilaikum khasatan wa ilan nasi amatan." Demi Allah yang tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah khusus kepada kamu dan umum kepada keseluruhan manusia. Kata Nabi, "Wallahi latamutunna kama tanamun." Wahai keluarga aku, demi Allah kamu semua akan mati sebagaimana kamu tidur. Macam mana mudahnya kamu pejam mata kamu tidur, begitu juga kamu akan mati. "Wala tub'atsunna kama tastayqidun." Dan kamu akan dibangkitkan seperti mana kamu bangun daripada tidur. "Wala tuhasabunna bima ta'malun." Dan kamu akan dinilai segala perbuatan kamu. "Wa innahal jannata abadan wa innahal jannatu abadan awin naru abadan." Sesungguhnya yang ada di hujung adalah sama ada syurga yang kekal ataupun neraka yang kekal. Nabi sampaikan kepada keluarga. Abu Talib, pak saudara Nabi SAW, bila dia dengar Nabi sebut
Dia kata, ma ahabbu ilaina muawanatuk. Yang paling kami suka adalah untuk menolong engkau. Dan pada ketika itu kata Abu Talib last sekali, ghairu anna nafsi la tutawi'ni ala firaq dini Abdul Muttalib. Aku suka agama engkau, cakap engkau ni bagus, cuma aku tak bersedia untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib. Dia tak boleh tinggal agama bapa dia. Sehingga Abu Talib meninggal dunia. Begitulah keadaan dia. Dia percaya Nabi, dia percaya dakwah Nabi betul, tapi dia tak nak meninggalkan agama datuk nenek dia. Abu Lahab bila dia dengar, dia kata, hadhihi wallahi saw'ah. Perkataan Muhammad ini adalah buruk. Khudhu ala yadayhi qabla an ya'khudha ghairukum. Abu Lahab kata, kita hukum dia sebelum orang lain datang hukum dia, sebab benda ini mencabar agama kita. Abu Talib kata, wallahi lanamna'uhu ma baqina. Demi Allah, selagi kita masih hidup, kita akan pertahankan dia. Jadi kedudukan ni Abu Talib lebih senior daripada Abu Lahab dalam keturunan Bani Hashim. Jadi Abu Lahab pun diam. Abu Talib bagi janji kepada Nabi SAW yang dia akan terima, dia akan pertahankan Nabi. Jadi Nabi bila dengar 3 tahun ramai orang dah mula beriman, dan selepas daripada itu Abu Talib beri jaminan keselamatan kepada Nabi SAW. Nabi naik ke atas Bukit Safa. Nabi naik atas Bukit Safa ketika orang ramai tengah tawaf, orang duduk di Mekah. Nabi panggil orang, ya sabahah, ya sabahah. Nabi panggil orang-orang. Bila Quraisy dengar ada pengumuman penting kot, datang semua orang kepada Nabi. Tadi peringkat pertama kepada adik-beradik. Sekarang Nabi naik Bukit Safa, Nabi panggil orang semua. Nabi seorang yang amanah. Semua orang datang. Sehinggalah orang yang tak boleh datang pun hantar wakil mereka, yang tak larat nak jalan bagi tahu. Hampir dengar apa dia kata, lepas tu datang bagi tahu kepada kami. Apa berlaku? Nabi kumpulkan mereka. Nabi sebut, ya Bani Fihrin, ya Bani Adi. Nabi sebut, wahai keturunan ni, wahai keturunan ni. Seorang-seorang Nabi sebut. Ya ma'asyara Quraisy, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Quraisy, selamatkan jiwa kamu daripada neraka. Ya Bani Abdul Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai anak cucu Abdul Manaf, selamatkan diri kamu daripada neraka. Nabi sebut semua, satu keturunan, satu keturunan, satu keturunan. Sampailah last kali dia sebut, ya Fatimah binti Muhammad, anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan jiwa engkau daripada neraka. Sesungguhnya aku tak boleh menyelamatkan kamu. Dan Nabi sebut kepada Quraisy, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi. Nabi kata, wahai Quraisy, kalau hari ini aku bagi tahu kepada kamu ada tentera berkuda di sebalik wadi. Wadi ini tanah rendah. Di sebalik tanah rendah ni datang nak menyerang kamu. Apakah kamu percaya cakap aku? Kata Quraisy, na'am. Wa ma jarrabna 'alaika illa sidqan. Quraisy kata, kami percaya. Sepanjang pengalaman kami dengan kau, kau tak pernah tipu. Kata Nabi, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kamu, yang di hadapan kamu ada azab yang pedih. Abu Lahab ketika itu dia kata, tabban laka ya Muhammad. Celakalah engkau wahai Muhammad. Bila disebut tu Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan juga celakalah dia. Wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan celaka jugalah wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan juga segala yang dia perolehi tak boleh menyelamatkan dia. Sayasla naran dhatalahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang membara. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan isteri dia akan mengangkat hammalatal hatab, mengangkat kayu api dalam neraka. Fi jidiha hablum min masad. Dan dia akan digantung dengan rantai daripada neraka. Allah keji dia, Abu Lahab. Bila dia maki Nabi SAW, dia kata tabbalak. Nabi tak balas. Allah pelihara Nabi daripada membalas. Tapi yang balas apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebut kat Nabi Muhammad celaka sekali je. Tapi kerana dia sebut sekali tu, apa balasan dia?
Allah jadikan cercaan ke atas Abu Lahab ni ditulis dalam Al-Quran, dan orang akan baca sampai hari kiamat. Berjuta orang keji dia. Berjuta orang baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Sebab dia kata kat Nabi, balasan Allah ke atas dia. Dan tuan-tuan, mukjizat Al-Quran, bila kita cerita tentang mukjizat Al-Quran, Allah bagi ruang kepada Abu Lahab. Dia mudah je, dia boleh buktikan Al-Quran tu salah. Ruang terpampang di depan dia. Apa dia perlu buat? Dia perlu kata dia Islam saja. Kalau Abu Lahab tiba-tiba dia kata, aku masuk Islam, maksudnya Al-Quran tak valid. Sebab Al-Quran kata dia celaka, Al-Quran kata dia akan diazab dalam neraka, bini dia pun akan diazab dalam neraka. Jadi kalau dia nak bantah, dia datang, dia kata aku Islam, selesai. Tetapi apabila Allah kata tabbat yadah, celaka kedua-dua tangannya, maksudnya apa? Allah telah tutup jiwa dia daripada hidayah. Turun ayat tu artinya tak ada lagi hidayah kepada dia, dan dia takkan beriman. Walaupun kalau dia beriman, dia boleh buktikan Al-Quran tu salah, tapi itu jaminan Allah, dia ni memang tak beriman lah. Jadi itu yang berlaku kepada Abu Lahab pada ketika itu. Dan Nabi SAW Nabi cerita kepada mereka, selepas daripada itu Rasulullah mula berdakwah secara terbuka. Jadi Nabi jumpa dengan orang, Nabi cerita kepada orang dakwah. Semua sahabat-sahabat Nabi mula perkenalkan diri mereka, bercerita secara terbuka. Quraisy mereka rasa tertekan pada ketika tu, nak halang dakwah Nabi. Nabi dapat jaminan daripada Abu Talib. Lalu mereka hantar pembesar-pembesar mereka jumpa Abu Talib, discuss. Kata mereka, ya Abu Talib, inna bna akhik qad sabba alihatana wa abaditana wa safaha ahlamana wa dhallala abna'ana. Wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudara engkau ini telah memaki Tuhan-Tuhan kami, telah merendahkan kedudukan agama kami, telah memperbodohkan mimpi-mimpi kami, dan juga telah menyesatkan bapa-bapa kami. Fa imma an takfahu anna wa imma an takhalli bainana wa bainahu. Ada dua pilihan. Sama ada engkau tahan dia daripada terus buat benda ni, ataupun engkau biarkan kami berurusan dengan dia. Fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafihi. Kerana engkau pun sama macam kami Abu Talib, kita tak setuju dengan dia. Quraisy rata tertekan. Macam mana tak tertekan? Mereka sembah berhala. Nabi datang, Nabi kata berhala ni semua tak ada faedah melainkan batu. Mereka percaya khurafat, mimpi mereka. Nabi membantah semua benda khurafat ini. Mereka percaya datuk nenek mereka di atas jalan yang betul. Sebahagian daripada mereka, dia boleh nak tinggal berhala, dia boleh nak tinggal khurafat, tapi dia tak boleh terima, takkanlah datuk nenek aku sesat. Yang tu dia tak boleh terima. Nabi datang, Nabi menyesatkan datuk nenek mereka. Sebahagian orang, dia datang, datuk nenek dia tak kisah, tapi kepercayaan khurafat tu cukup penting bagi dia. Benda-benda karut-marut ni cukup kuat kesan dia, dia tak boleh nak tinggal. Nabi datang, Nabi membantah benda tu. Jadi semua orang yang sesat, sebab inilah mereka sesat, dan Nabi hentam semua. Ini tuan-tuan, dakwah Nabi apabila berdepan dengan kesesatan. Kamu sembah Tuhan selain daripada Allah, Nabi membantah itu. Kamu ada kepercayaan khurafat, Nabi membantah itu. Kamu percaya datuk nenek kamu di atas jalan yang benar, Nabi bantah itu juga. Dakwah dia tak boleh tinggal satu pintu kesesatan. Dia tak boleh ubah sikit, akhirnya dia tinggal satu bab yang sesat. Tak boleh begitu. Akidah kalau salah, dia kena betulkan. Dia tak ada salah sikit, salah besar dalam akidah, tak ada. Kita kalau nak dakwah dengan orang kan, orang tu kafir dan dia percaya sihir, sebagai contoh, kita nak bagi dia masuk Islam, kita kata kat dia, hang sembahlah Allah, tapi kita diam bab sihir. Kita kata bab sihir ni tak apalah, hang buatlah, tapi hang sembah Allah. Tak boleh macam tu.
Semua benda sesat dalam akidah Nabi hentam dalam masa yang sama. Akidah sesat, dakwah Nabi mula-mula bukan kata Nabi fokus satu benda je. Okey, sekarang berhala kita tak mau. Tak, bukan itu. Berhala pun salah, kepercayaan khurafat pun salah. Double standard antara orang Arab mengabdikan orang yang bawah, semua Nabi hentam. Bolehlah benda kecil-kecil, khilaf kecil-kecil kita diamkan, itu tak apa. Contohnya bab apa? Bab Kaabah. Mereka kan tak cukup batu ketika bina semula Kaabah. Nabi pun diam lagi pada peringkat awal. Tetapi bab akidah, Nabi tak diam. Semua kesalahan akidah Nabi ceritakan dan Nabi hentam. Menyebabkan ketika itu orang Quraisy tak suka dengan Nabi. Mereka tak suka. Bayangkan Nabi daripada orang yang dipercayai, sekarang yang ikut Nabi sikit, dan selainnya semua menghentam Nabi. Orang tak terima. Bila orang tak terima, Quraisy pada ketika itu, Abu Talib bagi jaminan. Abu Talib kata, aku akan pertahankan Muhammad. Mereka tak boleh menentang Nabi secara terbuka, tak boleh perang dengan Nabi. Dan apa akan berlaku? Dekat dengan musim haji. Pada ketika itu, musim haji, orang akan datang beramai-ramai, duduk di kemah di Mina. Muhammad akan sebarkan agama dia. Ini masalah. Jadi ini tekanan besar kepada mereka. Bila Nabi dah mula dakwah terbuka, Quraisy takut nanti bila datang musim haji, orang akan terima agama Muhammad. Jadi Quraisy hantar Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah, dia ni pakar syair Arab. Orang Quraisy yang paling smart pada ketika itu, cerdik. Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Walid bin Utbah semua panggil dia. Al-Walid bin Mughirah, kau pergi selesaikan masalah Muhammad. Walid bin Mughirah pergi kepada Nabi SAW. Walid bin Mughirah bagi cadangan kepada Rasulullah. Ya Rasul, wahai Muhammad, kalau engkau nak perempuan, kami bagi kepada engkau perempuan Arab yang paling cantik. Kalau engkau nak harta, kami bagi harta kepada engkau. Kalau engkau sakit, engkau ada masalah otak, kami bagi doktor paling baik ubatkan kau. Kau pilih apa kau nak. Apa Nabi balas? Nabi diam. Nabi baca ayat Al-Quran. Di antara ayat yang Nabi baca, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Sikit je Nabi balas. Dia baca ayat Al-Quran, di antara ayat yang Nabi baca, andai kata mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku memberi ancaman kepada kamu dengan kehancuran sebagaimana hancurnya 'Ad dan juga Thamud. Ayat yang cukup cantik tersusun. Al-Walid bin Mughirah, dia dengar ayat ni, dia tutup telinga dia, dia kata, usmut ya Muhammad, diam wahai Muhammad, cukup. Ayat tu dah cukup kepada aku, kau diam. Al-Walid bin Mughirah, dia balik rumah dia, dia duduk dalam rumah dia. Dia duduk dalam rumah dia lama. Datang pembesar Quraisy cari dia, tanya dia, apa kita nak buat ni? Semua orang datang kepada dia. Al-Walid kata, aku tak ada apa yang aku boleh bantu. Memandangkan Muhammad ni, dia punya perkataan ni cukup bagus, kita tak boleh nak sesatkan dia. Perkataan dia ni halawah, ada kemanisan. Perkataan dia ni tinggi dan tak ada lagi tinggi pada perkataan dia. Abu Lahab dengan Abu Jahal pada ketika itu mereka tak tentu hala. Musim haji nak dekat, orang datang haji. Kalau engkau yang hebat, yang cerdik, bagi testimoni yang macam ni punya bagus, macam mana orang awam yang tak tahu apa? Pasti terkesan. Mereka kata kepada Al-Walid bin Mughirah, cuba bagi cadangan apa kita nak buat dengan dia. Al-Walid bin Mughirah duk fikir-fikir. Orang sebut kepada dia, kepada Walid bin Mughirah, adakah dia ni kahin? Dia ni tukang sihir ke? Al-Walid kata, tak, dia bukan tukang sihir. Wa ma huwa bikahin. Dia ni bukan bomoh. Dia ni sahir, ahli sihir ke dia? Walid kata, la, wa ma huwa bisahir. Kami kenal ahli sihir. Perkataan Muhammad ni bukan perkataan ahli sihir. Habis tu dia ni gila ke? Al-Walid kata, tak, kami kenal semua penyakit gila. Tak ada orang gila macam ni. Ini kalau gila pun dia cerdik betul. Wa ma huwa bimajnun, dia bukan gila. Lalu dia fikir-fikir. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran. Sebab tu kita kata Nabi tenang. Sebab apa semua mereka nak buat, Allah cerita dalam Quran. Fadarni wa man khalaqtu wahida faja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid. Allah sebut dalam Quran, tinggalkan aku dengan makhluk yang aku ciptakan berseorangan.
Lalu aku jadikan kepada dia banyak anak. Al-Walid bin Mughirah ada banyak anak. Dan aku bagi harta yang banyak kepada dia. Dan dia mengharapkan lebih daripada itu. Allah kata, innahu faqqara wa qaddar. Sesungguhnya dia fikir dan dia tenung dalam-dalam. Faqutila kaifa qaddar. Celakalah dia dengan segala fikiran dia. Thumma qutila kaifa qaddar. Kemudian celakalah dia dengan segala yang dia fikirkan. Thumma nazar. Kemudian dia lihat. Thumma abasa wa basar. Kemudian dia, muka dia jadi tekan muka dia. Sebab dia tengah fikir, apa aku nak kata kat Muhammad ni? Muka dia jadi masam. Thumma adbara wastakbar. Kemudian dia jalan ke depan dan juga ke belakang. Tengah duk fikir. Ahli sihir bukan. Orang gila pun bukan. Bomoh pun bukan. Faqal, in hadha illa sihrun yu'thar. Al-Walid bin Mughirah kata kepada mereka, tak boleh kata apa, paling dekat ahli sihir. Sebab apa sihir? Sebab dia memisahkan suami daripada isteri, anak daripada bapa, keluarga dia pisahkan. Dia ni ahli sihir lah kot. Jadi semua yang mereka duk buat, mereka duk plan, on the spot Allah turunkan ayat kepada Rasulullah. Ini dia Al-Walid bin Mughirah. Nabi tahu. Dan Allah kata selepas itu Allah, in hadha illa sihrun yu'thar, in hadha qaulul bashar, sauslihi saqar. Al-Walid kata, kita habaq kat rombongan haji yang datang, ini adalah perkataan ahli sihir. Sebab tu Allah kata, Muhammad jangan risau, yang tu yang dia buat, sauslihi saqar, aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian Allah ceritakan tentang kebesaran neraka. Allah cerita penjaga pintu neraka. Allah cerita, Nabi tenang pada ketika itu. Jadi Quraisy pun bersedia. Apabila mereka bersedia, mereka sedia untuk kata Nabi Muhammad ini adalah orang yang kena sihir. Datanglah orang rombongan haji datang. Apa Nabi buat? Nabi pergi ke semua kemah di Mina. Orang duduk, Nabi masuk satu kemah. Abu Bakar radhiyallahu anhu duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk setiap kemah, bagi tahu kepada orang agama. Sembahlah Allah satu-satunya Tuhan, tak boleh sembah berhala yang lain selain daripada Allah. Lepas Nabi keluar kemah, apa jadi? Abu Lahab masuk kemah yang sama. Abu Lahab kata, tadi dia ada cakap kan, dia ni sebenarnya dia beradik kami juga, tapi dia ni gila. Abu Lahab buat benda yang sama. Nabi teruskan macam biasa. Nabi masuk setiap kemah, Nabi dakwah kepada Islam. Nabi keluar, Abu Lahab pula masuk, buat tak tahu je lah, dia ni adik beradik kami tapi dia gila. Terus semua kabilah-kabilah datang dengar dakwah Nabi SAW. Orang nak masuk Mekah, immigration Mekah dah habaq siap-siap dah. Ini ada seorang lelaki nama dia Muhammad, dia dah bawa agama baru, dia ni gila. Jadi semua orang dengar macam tu. Datang Dhimad. Dhimad dalam hadis Muslim diceritakan, Dhimad dia ni bomoh kampung dia. Ni bukan bomoh VIP, dia kampung dia. Jadi Dhimad ni bukan bomoh tu. Bomoh tu baru ni dia pergi cari kat tepi laut pula kan. Dia pergi cari apa kat tepi laut. Jadi Dhimad dia ni bomoh kampung. Dhimad datang. Dia datang, reputasi dia sebagai bomoh. Orang gila semua dia berubat. Orang kena sihir dia berubat jadi. Dhimad bila sampai ke immigration Mekah, depa kata dia ada orang gila nama Muhammad, jangan dengar dia cakap. Dhimad kata, orang jangan pergi kat dia, tapi ini peluang aku. Aku kalau boleh berubat Muhammad ni kira dahsyat dah. Satu Mekah tak boleh berubat dia. Dhimad pergi kepada Nabi SAW. Dhimad kata, ya Muhammad, inni arqi min hadhihi rih, wa inna Allah yashfi ala yadi man sya'. Fahallaka. Dhimad kata, wahai Muhammad, aku ni ada skill untuk mengubati penyakit yang datang daripada angin. Gila ni datang pada angin. Sebab gila ni bukan sebab makan. Salah makan tak gila. Dia datang sendiri, dia sentuh siapa, orang tu gila. Jadi Dhimad kata, aku ada skill dan Allah dengan tangan aku Allah telah sembuhkan ramai orang gila. Apa masalah kau wahai Muhammad? Cerita aku buatkan kau. Apa Nabi buat? Nabi kata kepada Dhimad, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Nabi kata, sesungguhnya segala pujian adalah untuk Allah. Kita memuji Allah dan juga kita meminta pertolongan daripada Allah.
Sesungguhnya sesiapa sahaja yang diberi petunjuk oleh Allah tidak boleh disesatkan. Dan sesiapa sahaja yang disesatkan oleh Allah tidak boleh diberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahawa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Satu-satunya Tuhan, tidak ada pendamping baginya. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad, ni orang yang cakap ni, Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulullah. Amma ba'du. Cukup dekat tu. Dhimat dengar sekali. Dhimat kata, a'id alayya kalimatika haula. Wahai Muhammad, ulang sekali lagi. Nabi pun ulang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dhimat dengar kali kedua. Dhimat kata, wahai Muhammad, ulang sekali lagi. Nabi ucap, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kata Dhimat, laqad sami'tu qawlal kahanah wa qawlas saharah wa qawlas syu'ara fama sami'tu mithla kalimatika haula wa laqad balagna na'usal bahr. Kata Dhimat, kami ni dah jalan merata. Aku mendengar perkataan ahli sihir, aku mendengar perkataan bomoh, dan juga aku dah mendengar perkataan syu'ara, pakar-pakar syair. Tapi perkataan yang macam kau ni kami tak pernah dengar. Dhimat kata, wahai Muhammad, atini yadak, bagi tangan kau. Nabi bagi tangan, Dhimat pegang tangan Nabi. Dhimat bai'ah, Nabi adalah Rasulullah. Nabi tanya Dhimat, laka aw liqaumik, ini kau seorang juga, kaum kau sekali? Dhimat kata, ini untuk aku dan juga kaum aku. Jadi semua orang yang bersama dengan Dhimat masuk Islam. Sehinggalah Dhimat balik ke tempat dia dan dia dakwah ramai orang, sehingga mereka semua menerima Islam. Jadi itu tipu daya yang cuba dilakukan oleh Quraisy, dan juga apa yang Allah balas kepada mereka. Jadi musim haji. Awal lagi. Baik, seterusnya. Apa yang Quraisy buat kepada Nabi SAW? Antara yang mereka buat adalah mereka hina Nabi. Mereka hina dan juga merendahkan kedudukan Nabi. Tapi Nabi tak kisah. Sebab apa Nabi tak kisah? Mereka hina Nabi. Allah turunkan ayat Quran. Allah cerita tentang penghinaan mereka dan balasan kepada mereka. Allah sebut, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, wahai orang yang diturunkan wahyu kepadanya, sesungguhnya engkau adalah gila. Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Mereka apabila Nabi lalu, mereka tajamkan penglihatan kepada Nabi. Mereka tengok betul-betul. Lamma sami'u dzikra, apabila mereka mendengar peringatan, lalu mereka kata innaka lamajnun. Engkau ni adalah gila. Allah cerita tentang balasan mereka. Allah sebut, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, bila mereka melihat orang beriman, mereka nampak orang beriman solat, mereka nampak Nabi, minal ladzina amanu yadhhakun, mereka gelak. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka jalan sebelah orang beriman, mereka kutuk. Sambil jalan di tengah-tengah jalan, nampak orang beriman dan mereka maki. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Apabila mereka balik kepada keluarga mereka, mereka balik dalam keadaan seronok. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Bila mereka lihat dari jauh orang beriman, mereka kata inilah orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Mereka ini orang yang tidak dipelihara. Jadi banyak mereka lalu depan, mereka kutuk, dari belakang mereka kutuk. Semua mereka buat. Mereka kata ini orang yang tak dapat hidayah. Macam mana orang Islam boleh sabar? Lepas Allah cerita tingkah laku mereka, Allah cerita nanti apa akan jadi. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Hari ini orang beriman pula akan gelak kepada orang kufar. Alal araiki yanzurun. Apabila mereka duduk di atas sofa, mereka melihat orang kufar.
hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Wahai kafir, kamu dah lihat dah apa yang kamu dapat daripada perbuatan kamu. Jadi orang Islam ketika tu mereka tak ada tekanan jiwa. Tekanan fizikal banyak. Bahkan Nabi SAW sampai orang, nanti kita akan cerita apa yang orang lakukan kepada Nabi SAW. Orang lontar najis kepada Nabi dalam hadis Bukhari kita siap. Nanti kita akan cerita kemudian. Tekanan ni banyak, tapi orang Islam mereka tenang sebab Allah turunkan ayat Al-Quran untuk menceritakan bahawa mereka di atas jalan yang benar. Apa lagi yang mereka buat? Mereka memburukkan ajaran Islam. Allah sebut dalam Quran, asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihim bukratan wa asila. Ini adalah dongeng-dongeng orang terdahulu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Itulah yang Nabi Muhammad baca siang dan juga malam. Mereka kutuk Nabi. Nabi kata, aku adalah Rasulullah. Mereka kata, ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Macam mana hang nak jadi Nabi? Hang pun makan macam kami dan hang pun jalan juga dekat pasar. Sama aja macam kami. Lepas tu hang mengaku kata hang Nabi. Cuma itulah Allah tenangkan Nabi. Mereka jumpa Nabi SAW. Seorang perempuan datang jumpa Nabi. Perempuan tu tanya, ada wahyu tak hari ni? Dia tak beriman. Dia tanya, ada wahyu tak? Nabi kata tak ada. Dia kata, sesungguhnya yang duk datang bagi wahyu tu pun dah tak mau dah kat hang. Bukan setakat kami, yang duk bagi wahyu tu pun dah tinggalkan kau. Nabi sedih tak? Nabi tak sedih. Allah turunkan ayat wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, demi waktu malam apabila gelap, sesungguhnya Tuhan engkau tidak pernah meninggalkan engkau dan juga tidak pernah berpaling daripada engkau. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada permulaan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberi kepada engkau, lalu engkau akan berasa redha. Jadi itulah yang dilakukan oleh mereka untuk menyesatkan orang Islam. Mereka juga datang untuk bawa agama yang boleh lawan. An-Nadhr bin Al-Harith. An-Nadhr bin Al-Harith, dia ni Al-Walid bin Mughirah tak berjaya. An-Nadhr ni cerdik juga. Mereka bagi beasiswa kepada An-Nadhr bin Harith, pergi kepada orang-orang Parsi, orang-orang Rom, belajar syair mereka. Belajar syair mereka, balik sampaikan kepada orang syair mereka. Dia pergi, dia belajar. Bila dia balik, semua tempat yang Nabi SAW ajar, dia pun ajar juga, baca syair dia. Lalu dia bandingkan. Dia kata, tengok, aku lebih baik daripada Muhammad. Perkataan Muhammad tidaklah lebih baik daripada perkataan aku. Dia tanya pula, sebab apa kamu ikut Muhammad? Jadi ini antara yang mereka buat untuk menandingi Nabi SAW. Allah sebut juga di dalam Al-Quran, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Ada di kalangan manusia yang mengambil perkataan-perkataan lara yang sia-sia untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Semua tak jadi. Apa buat last sekali? Mereka main kepada Nabi SAW. Dan ni nak lawan pun tak boleh dah. Kita buat deal. Apa kita buat? Allah sebut dalam Quran, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berharap bahawa engkau pun untung, mereka pun untung lah. Engkau pun dekat dengan mereka, lunak kepada mereka, mereka pun lunak kepada engkau. Apa mereka kata? Tahun ni kami sembah Tuhan kau, tahun depan kau sembah Tuhan kami. Mereka kata logik. Sekarang kita tinggalkan agama kita masing-masing, kita fikir logik. Kalau agama engkau betul, kami taklah sesat sangat. Paling kurang ada tahun kami ikut agama engkau. Kalau agama kami betul, engkau ni memang gila, engkau pun taklah sesat jauh sangat. Sebab ada masa engkau ikut agama kami. Apa Nabi jawab? Allah turunkan ayat Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, aku tak sembah apa yang hampa sembah, hampa pun tak sembah apa yang aku sembah. Jadi semua cubaan yang dilakukan oleh Quraisy untuk menyekat dakwah Nabi SAW, semua tak jadi. Abu Lahab, bini Abu Lahab sama juga. Bila turun ayat ni, dalam kitab sirah diceritakan, bini Abu Lahab, dia bawa batu kat tangan dia. Abu Bakar tengah duduk dengan Nabi. Dia pergi kat Abu Bakar, dia tanya, mana Muhammad? Muhammad telah, bila turun ayat tabat tiada abi lahabin wa tab,
Dia bawa batu, dia nak pergi bubur kat mulut Nabi SAW. Dia bawa batu nak baling kepada Nabi. Nabi duduk sebelah Abu Lahab. Lalu dia tanya, mana Nabi SAW? Mana Muhammad? Nabi duduk sebelah Abu Bakar. Dia tanya mana Abu Bakar, tak jawab. Memang duduk ada Nabi kat sebelah, aku nak jawab apa? Takkan tak nampak. Dia duduk cari-cari Nabi, tak jumpa. Dia balik. Bila dia balik, Abu Bakar tanya Nabi SAW. Ibnu Hisham sebut dalam sirah dia, apa cerita tadi dia main nak baling batu? Engkau duduk kat sebelah aku, dia tak baling. Nabi kata, laqad akhadallah bi basariha anni. Allah telah memalingkan penglihatannya daripada aku. Dan Allah turunkan ayat untuk mengutuk dia juga. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Isteri kepada Abu Lahab, dia akan menjadi pemikul hammalatal hatab, pemikul kayu api di dalam neraka. Antara yang mereka lakukan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, pernah tu ketika Nabi solat, datang pemuka-pemuka besar Quraisy, Abu Jahal dan juga Utbah, Syaibah dan sebagainya, semua orang jahat Quraisy duduk sama-sama mereka. Mereka cakap sesama sendiri, siapa di antara kamu yang, kadang-kadang orang jahat ni, dia jahat lah, tapi ada orang yang dia panggil, dia ni terlebih jahat. Jadi antara mereka duk bincang, siapa antara kamu yang berani, semalam ada unta kena sembelih, siapa yang berani pergi ambil isi perut unta yang lepas kena sembelih ni, pergi letak atas belakang Nabi ketika dia tengah solat. Sama mereka duk bincang, siapa berani buat benda tu? Fanba'atha ashqal qaum. Lalu orang yang paling jahat di kalangan kaum tu, sebagai riwayat sebutkan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah kata, aku boleh buat. Dia ni habis jahat lah. Di kalangan jahat, dia paling jahat. Dia kata, aku boleh buat. Dia pergi kutip perut, isi perut unta. Dia tunggu Nabi SAW sujud. Bila Nabi sujud, dia ambil isi perut unta ni, dia letak atas kepala Nabi SAW. Nabi sujud. Abdullah bin Mas'ud pada ketika itu, kata Abdullah bin Mas'ud, aku duduk, aku nampak, tapi aku tak boleh nak buat apa. Mereka ramai, Quraisy tengah duduk. Kemudian mereka gelakkan Nabi. Mereka gelakkan Nabi, mereka hina Nabi, mereka kutuk. Sehinggalah Nabi tak bangun lah. Bila bangun bersepah satu badan, Nabi duduk sujud tunggu. Datang Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah datang. Fatimah lapkan daripada belakang Nabi SAW. Angkat isi perut unta ni, letak ke tepi. Apa Nabi buat? Nabi solat, Nabi teruskan solat, Nabi bagi salam. Selepas salam, Nabi pergi kepada mereka, Nabi berdiri di hadapan Quraisy. Nabi angkat tangan, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, aku serahkan Quraisy kepada engkau. Dan Nabi sebut nama seorang-seorang. Ya Allah, alaika bi Utbah bin Rabi'ah, alaika bin Syaibah ibn Rabi'ah, alaika bi Walid ibn Utbah. Ya Allah, aku serahkan Utbah, aku serahkan Syaibah, aku serahkan Walid, semua kepada engkau. Nabi berhenti, Nabi jalan. Diam Quraisy semua. Sebab jahat-jahat mereka tahu doa di Masjidil Haram ni makbul. Mereka faham, mereka diam. Kata Abdullah bin Mas'ud, apabila dalam perang Badar, awal peperangan, aku lihat setiap satu orang yang Nabi namakan, kami awal-awal melontarkan jenazah mereka ke dalam lubang. Mereka antara awal orang-orang yang tumbang di Badar. Dan bila Nabi tumbang, Nabi duduk dalam lubang ni, bila diletakkan semua orang yang mati, Nabi cakap kepada mereka, Nabi panggil seorang-seorang. Nabi kata, dengar tak? Lihat tak apa yang kamu buat dahulu? Umar kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa engkau cakap dengan orang mati? Nabi kata, wa ma anta bi asma' minhu. Ataupun au kama qal, Nabi kata, engkau wahai Umar bukan lebih mendengar daripada mereka. Mereka dengar lebih baik daripada engkau. Jadi itu hukuman yang Allah beri kepada mereka yang melakukan ini kepada Nabi SAW. Juga dalam sebahagian riwayat, Abu Jahal, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, pernah satu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ceritakan Abu Jahal, dia nampak Nabi sujud. Dia pergi kepada Nabi SAW. Dia nak bijak tengkuk Nabi. Dia jalan dekat dengan Nabi. Sebelum dia sampai kepada Nabi SAW, terduduk dia. Tangan dia terangkat, lutut dia terduduk di bawah. Orang asal duk gelak kan Nabi, orang gelak kan dia, apa sebab kau pergi duduk? Abu Jahal kata, aku nampak di antara aku dengan Muhammad ada longkang, dan dalam longkang tu ada api, sebab tu aku tak pergi. Lalu lepas dia jalan, sahabat tanya Nabi SAW, kata Rasulullah, lau dana minni lakhtatafathul malaikah adwan.
Kalau tadi dia jalan lagi dekat untuk datang kepada aku, nescaya dia akan, setiap satu daripada tubuh badan dia akan dipotong oleh malaikat. Jadi peringkat awal dakwah Nabi diuji, dalam keadaan Nabi diuji, tapi Nabi tenang. Fizikal mereka diuji, maruah mereka diuji, tekanan perasaan yang cukup kuat, mereka dipulaukan dan sebagainya. Sehingga Nabi kena buat hijran. Nabi kena buat bilik khas untuk solat. Orang lalu, orang baling batu, orang baling najis kepada Rasulullah, tapi jiwa mereka kuat. Mereka baca Al-Quran, mereka baca kisah Nabi terdahulu, jiwa mereka tenang pada ketika itu. Jadi menyebabkan tak ada masalah, mereka teruskan berdakwah. Itulah yang berlaku sekitar awal dakwah Nabi SAW. Kita insya-Allah saya ingat 45 minit, rupanya sejam 45 minit. Silap tengok jam. Sejam lebih Sejam suku. Jadi kita berhenti setakat ni dulu insya-Allah. Minggu depan nanti kita sambung tentang utusan-utusan yang Nabi hantar keluar daripada Mekah, dan juga hijrah Nabi daripada Mekah menuju ke Madinah. Jadi kita kalau ada soalan silakan. Saya hanya minta diterangkan sedikit mengenai Hajaratul Aswad. Bila, bagaimana, apa benda di Hajaratul Aswad, saya kurang jelas, kurang faham. Terima kasih. Ada beberapa riwayat hadis yang para ulama berbeza pandangan tentang tarafnya, menceritakan tentang kelebihan Hajarul Aswad. Hajarul Aswad akan menjadi saksi kepada orang yang cium dia. Hajarul Aswad adalah batu daripada syurga dan sebagainya. Ada beberapa kelebihan Hajarul Aswad yang disebut dalam beberapa hadis. Sebahagian daripadanya sahih, sebahagian daripadanya dhaif. Cuma yang jelas dalam bab ini adalah hadis yang kita faham bahawa Nabi SAW cium Hajarul Aswad. Kalau Nabi tak dapat cium, Nabi sentuh Hajarul Aswad dengan tangan, Nabi cium tangan. Kalau tak, Nabi sentuh dengan tongkat, Nabi cium tongkat. Dan setiap kali Nabi SAW tawaf, Nabi akan angkat tangan, isyarat, dan juga Bismillah, Allahu Akbar. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Dalam sebahagian riwayat disebutkan, didoakan Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika. Ya Allah, kami beriman dengan Engkau, kami membenarkan kitab Engkau, kami berpegang teguh dengan janji Engkau, dan kami mengikut sunnah Nabi Engkau sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu antara kelebihan-kelebihan dia. Umar radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Muslim juga kalau tak silap saya, Umar pernah satu ketika bila dia pergi ke Hajarul Aswad, Umar cium Hajarul Aswad. Lepas dia cium ataupun sebelum dia cium, kata Umar, inni la a'lamu annaka hajaran la tadur wa la tanfa'. Sesungguhnya aku tahu bahawa engkau adalah sekadar batu yang tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Walaula anni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Kalaulah tidak kerana aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium kau, nescaya aku pun tak cium kau. Jadi mungkin hadis-hadis tentang kelebihan ni sampai kepada Umar, tapi tujuan kita sentuh ataupun kita cium Hajarul Aswad adalah sebab Nabi buat. Tidak lebih daripada itu. Tidak ada memuliakan makhluk dalam agama, melainkan apa yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu penting. Kan beza antara agama samawi dengan bukan samawi, ini beza dia. Bukan agama samawi, agama Hindu, agama Buddha, dia ada benda-benda suci, banyak benda-benda suci. Yang benda suci ni dijaga, diangkat, dipelihara. Tapi dalam Islam, benda suci hanya dianggap suci apabila dia disucikan oleh Allah. Semua benda hanya ada kelebihan apabila Allah sebut kelebihan dia. Kaabah ada kelebihan sebab Allah sebut itu Baitullah. Dalam Quran disebut itu Baitullah. Semayang di masjid Nabi SAW ada kelebihannya sebab Nabi sebut. Di Masjidil Aqsa ada kelebihan sebab Nabi sebut. Cium Hajarul Aswad ada kelebihan sebab Nabi buat. Dan kelebihan itu juga diukur berdasarkan apa yang ada dalam nas. Ini dalam Islam.
Sebab itu bila kita tawaf, kata Al-Imam Syafi'i, tidak disunnahkan pegang sekeliling Kaabah. Ada orang kata, Kaabah ni keliling dia mulia, kenapa tak pegang? Pegang dapat kelebihan. Kata Al-Imam Syafi'i, kalau itu alasan kamu, kenapa kamu tak pegang terus je? Kelebihan bukan dekat sudut, kelebihan sekeliling Kaabah. Kalau nak pegang terus semua lah. Al-Imam Syafi'i kata, yang disunahkan hanya untuk memegang Rukun Yamani dan juga Hajarul Aswad. Itu sahaja yang kami pegang. Walaupun benda tu suci, suci dia ada ukuran. Suci Hajarul Aswad, kita pergi sentuh dia. Sehingga Imam Malik kata sujud kepada Hajarul Aswad, sujud kepada Kaabah juga tak diterima. Imam Syafi'i kata sujud boleh sebab sebahagian sahabat buat. Tapi ala kulli hal, itulah kelebihan dia. Sama juga dengan benda-benda lain. Saya selalu bagi contoh kan, kalau kita pergi ke Arafah sebagai contoh. Apa kelebihan Arafah? Adalah kelebihan Arafah. Tempat itulah Jibril mengajar Nabi Ibrahim manasik haji, dan di situlah apabila Jibril duduk dengan Nabi Ibrahim, Jibril tanya Nabi Ibrahim, faham tak? Nabi Ibrahim kata, aku faham, araf tu. Lalu namanya Arafah, ada kelebihan. Macam mana nak sambut kelebihan Arafah? Pada hari Arafah, jemaah haji duduk di atas bukit Arafah berdoa. Itu cara dia. Hari raya puasa, pergi naik bukit Arafah berdoa, tak jadi kelebihan dia. Hari haji, driver taksi dia tak buat haji, dia doa, dia pun tak dapat kelebihan setinggi jemaah haji pada ketika itu. Hari Arafah, ramai sangat orang pergi Arafah siang-siang, dia tukar plan. Siang orang pergi Arafah, dia pergi Muzdalifah, dia tidur seorang-seorang, tak ada siapa kacau dia. Kosong, dia seorang je. Malam orang semua dah pergi Muzdalifah, dia pergi ke Arafah berdoa, pun dia tak dapat. Dalam Islam, suci satu makhluk diukur berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi balik kepada Hajarul Aswad, ada kelebihan tak? Ada kelebihan dia. Bagaimana kita berurusan dengan dia? Boleh cium, kita cium. Tak boleh cium, kita pegang. Tak boleh pegang, kita isyaratkan dengan tangan kita. Wallahu a'lam. Ayat yang surah yang diturunkan yang surah Al-Arab yang pertama, yang kedua Al-Mudaththir. Tapi kenapa dalam Al-Quran turun ayat itu ada Tipe Al-Fatihah. Maksudnya surah Al-Alaq dalam ayat yang 96 dan Mudaththir dalam ayat yang ke-74. Apa susunannya dia untuk sifat yang diturun? Baik. Al-Quran turun kepada Nabi SAW 23 tahun ni berdasarkan berdasarkan peristiwa tertentu. Macam kita cerita tadi lah, Walid bin Mughirah rancang plan, Allah turunkan ayat. Abu Lahab nak baling batu kat Nabi, Allah turunkan ayat. Nabi tengah tidur, Allah turunkan ayat. Jadi banyaklah. Nabi tengah berehat, dakwah sembunyi-sembunyi, Allah turunkan ayat dakwah terbuka. Itu turun Al-Quran. Tetapi susunan Al-Quran bukan berdasarkan turun Al-Quran. Susunan berdasarkan apa? Susunan itu berdasarkan wahyu. Para ulama menyebutkan dia juga wahyu. Setiap bulan Ramadan, Jibril turun kepada Nabi SAW untuk mengajar Al-Quran. Jadi ketika Jibril turun, dalam Allah sebut Al-Quran kan, wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, janganlah engkau melajukan lidah kamu. Ketika Jibril baca, wahai Muhammad, engkau jangan baca sekali. Bagi Jibril baca dulu, lepas tu baru engkau baca. Jadi bulan Ramadan Jibril akan turun, dia ajar Nabi baca Al-Quran. Ajar Nabi dan juga susunan. Jibril ceritakan kepada Nabi SAW, ayat ni letak kat surah ni datang selepas daripada surah ni. Jadi susunan tu semua datang dengan wahyu. Itu susunan yang dikehendaki. Jadi mula daripada Al-Fatihah, akhir daripada surah An-Nas. Ayat Quran sentiasa turun, tetapi setiap tahun Jibril akan datang kepada Rasulullah, susun ayat ni. Ayat ni letak di sini, ayat ni letak di sini. Sehinggalah tahun akhir sebelum Nabi SAW wafat, Jibril datang 2 kali. Bila Jibril datang 2 kali, ajarkan Al-Quran. Lepas tu turun pula ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kamu, aku cukupkan nikmat ke atas kamu, dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Nabi keluar kepada para sahabat. Nabi kata, ini
tanda dekat detik kematian Nabi. Sebab Jibril biasa turun sekali je. Tahun terakhir sebelum Nabi wafat, Jibril turun 2 kali. Jadi ala kulli hal, yang penting susunan itu, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ada sebahagian sahabat menulis Al-Quran ikut susunan ayat turun. Sebahagian daripada mereka tulis begitu. Cumanya apabila dikumpulkan zaman Abu Bakar, Abu Bakar minta semua nuskhah dikumpulkan, nuskhah rasmi itu mengikut susunan. Dan sampai di zaman Uthman, bila orang berbeza, semua orang baca ikut qiraat masing-masing. Apabila dibakar semua qiraat lain, yang tinggal ni mushaf Uthmani ikut sebagaimana yang Jibril ajarkan Nabi SAW. Susunan ayat daripada first sampai last. Okey kot. Saya dalam buku sirah ada disebutkan whole Quran diturunkan dalam malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah oleh Pusat Baitul Izzah. Lepas tu bolehkah kita naikkan Quran ni macam movie based on novel? Sebab kalau diturunkan semua sekali dan dibagi on piecemeal basis, maksudnya Tuhan dah cerita, dah bagi Quran dan semua perkara yang berlaku sampai itu macam dah diceritakan dalam Quran. Baik. Sejarah penurunan Al-Quran, para ulama berbeza pandangan dalam bab ini. Cuma berbeza pandangan lah, beberapa pandangan. Cuma antara pandangan yang mungkin pertengahan bila kita kumpulkan semua, Quran turun jumlatan wahidatan ila sama'id dunya, ke Baitul Izzah turun satu. Allah turunkan Al-Quran satu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran menjadi penunjuk, menjadi penerangan tentang petunjuk itu dan juga pembeza antara hak dan batil. Turun sekali daripada Baitul Izzah. Dia diturunkan kepada Nabi SAW berdasarkan peristiwa-peristiwa sepanjang 23 tahun. Jadi bila turun ayat Quran asalnya, Allah dalam suratul Jin Allah cerita bila turun jin ni semua mereka tak dapat naik ke, tak dapat tahu kisah langit lagi. Inna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Jin kata dulu kami duk curi dengar khabar langit. Bila turun Al-Quran kami tak dapat curi dah. Wa may yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Sekarang ni siapa jin mana nak pergi curi dengar, mereka akan dipanah dengan panahan yang pedih. Jadi jin tak dapat curi. Jin kata wa ma nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Bila jin tak dapat naik curi khabar, mereka kata kami pun tak tahu yang ni benda bagus ke benda buruk. Alamat jin pun tak tahu, benda baru. Jin tak tahu wahyu. Tapi ada perbezaan bila Quran mula turun. Tapi turunnya Al-Quran satu persatu ini ikut ahdas tertentu, peristiwa tertentu. Al-Quran turun kepada Nabi SAW sehingga sempurna. Ada ayat yang tak ada peristiwa pun, macam suratul Fatihah. Tak ada peristiwa yang mengiringi Al-Fatihah turun. Ada ayat, adalah sahabat tanya soalan dan sebagainya. Bahkan kebanyakan ayat Al-Quran tak ada peristiwa, tapi dia turun sedikit demi sedikit, dia turun. Jadi turunnya Al-Quran, sama ada dia novel ataupun tak, wallahu a'lam. Kita bolehlah kalau nak bayangkan begitu. Cuma yang penting konsep dia, ayat ni di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan jumlah kitab yang lengkap, Allah turunkan, dan daripada langit dunia turun kepada Nabi SAW berdasarkan peristiwa-peristiwa untuk kuatkan hati Nabi, untuk Islam ni ikut. Antara salah satu hikmah dia tadarruj. Dia tidak terus memberatkan orang, perubahan dia sedikit demi sedikit. Perubahan pengharaman arak sebagai contoh kan, asalnya Allah cerita tentang ada kebaikan daripada pokok apa ni? Pokok apa? Pokok anggur kan. Ada yang orang jadikan rizqan hasanan, ada dia dijadikan rezeki yang baik dan juga dijadikan khamar. Bagi isyarat, oh khamar ni tak termasuk rezeki yang baik. Orang tahu dah isyarat berbeza. Lepas tu turun pula ayat lain, la taqrabus salata wa antum sukara. Ketika kamu mabuk, kamu jangan hampiri salat. Ataupun sebelum daripada itu, fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Arak dan judi ni banyak dosanya, tapi ada kebaikan kepada manusia. Jangan kamu hampiri solat ketika mabuk. Kemudian barulah turun arak, judi, tenun nasib rijsun min amali syaitan.
Semua ini najis daripada amalan syaitan. Jadi antara hikmahnya juga, agama ni berturutan, sedikit demi sedikit sampai lengkap. Jadi dalam bab hukum hakam fiqh, ada turutan yang Allah turunkan yang boleh diraikan ketika kita menyampaikan kepada orang lain agama. Itu boleh diraikan, bab hukum hakam fiqh. Nabi kata, nuhitukum an ziyaratil qubur, nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu aku larang kamu ziarah kubur, sekarang kamu ziarahlah, sebab ziarah kubur ini mengingatkan kamu kepada kematian. Dalam riwayat lain disebutkan hadimul ladzah, mengingatkan kamu kepada benda yang menghilangkan kelazatan. Jadi begitulah juga dengan Al-Quran, turun berperingkat-peringkat untuk menenangkan hati Nabi SAW. Okey, ikut dah. Ada apa-apa hikmah ataupun apa sebab Jibril peluk Nabi sampai kuat-kuat tu? Para ulama membahaskan hikmahnya. Kita tak tahu ilah ni sebab utama dia kita tak tahu. Tapi antara hikmahnya, wallahu a'lam, antaranya bagi tahu kepada Nabi, ini peristiwa betul-betul jadi. Ini bukan mimpi, ini bukan sangkaan, ini betul-betul jadi. Nabi rasa sakit. Betul. Ada lagu Melayu, saya tak kisah. Ada lagu Melayu kan, kan ada lirik lagu Melayu apa? Andai kata hanya mimpi mengungkit kenangan silam, mengapa hangat tanganmu ku terasa kan? Tahu tak, nak cerita bukan sudah lagu tu. Tapi bila kita boleh rasa tangan ni, maksudnya tu bukan mimpi lah. Sebab tu dia kata, kalau ni mimpi, dia duk teringat kat kekasih lama dia. Dia kata kalau sekadar mimpi, macam mana tangan dia hangat boleh rasa? Jadi maksud dia, bila dia boleh rasa, bukan mimpi tu betul. Mimpi lah juga. Cuma dia tak bagi metafora dia tinggi sangat. Jadi apa yang berlaku, antara hikmahnya, bila Jibril peluk Nabi SAW, memberi isyarat yang benda ni betul-betul ni. Ini bukan mimpi, ini bukan perasaan, betul-betul jadi dekat engkau. Dan yang kedua, nak bagi Nabi bersedia. Manusia apabila sampai benda biasa kepada dia, dia terima, okey, tak ada masalah. Tapi apabila diingatkan dia, peluk Nabi sampai Nabi sakit, sampai Nabi apa nak berlaku lepas ni, apa lagi nak datang lepas ni, Nabi duduk dalam keadaan bersedia. Bila datang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, benda tu terus masuk. Penting Nabi bersedia. Jadi itu antara hikmahnya, wallahu a'lam, kenapa Jibril peluk Nabi SAW. Dan mungkin ada juga hikmah-hikmah lain yang menceritakan yang boleh kita faham daripada kisah Jibril peluk Nabi. Saya ada satu information dari berkenaan nama-nama Rasul Nabi yang digunakan oleh penceramah yang dia dalam bahasa Inggeris. Tapi nama-nama Nabi digunakan nama yang dalam Bible. Maksudnya Jesus, Jacob. Kenapa tak dia masuk penceramah Islam ini? Dia penceramah daripada orang Islam. Mungkin ada juga orang yang bukan Islam. Tapi kenapa tidak digunakan nama Nabi yang sebenar apabila berceramah di atas podium? Sebab jadi confused. Jesus digunakan dalam Bible, tapi kenapa kita tak gunakan terus nama Nabi Isa? Nama-nama Nabi terdahulu bila disebut sebutan, bukan dengan sebutan Arab kan. Saya ingat yang terbaik adalah menggunakan sebutan Arab yang diturunkan dalam Al-Quran. Itu yang lebih baik. Cumanya apabila Al-Quran bercerita tentang kisah terdahulu, kisah itu ditranslate ke dalam bahasa Arab sebahagian daripadanya. Sebab sebahagian daripada para Nabi mereka tak bercakap Arab. Nabi Musa tak bercakap Arab, Nabi Isa tak bercakap Arab. Jadi apabila kisah itu diceritakan di dalam Al-Quran, kisah itu adalah terjemahan di dalam bahasa Arab. Nabi, segala para Nabi bercakap dengan lisan qaumih, bercakap dengan bahasa kaumnya. Wajarlah Nabi bercakap bahasa kaumnya. Takkan pendakwah cakap Siam dengan orang Melayu. Orang Melayu tak terima lah. Kecuali bomoh Siam, orang Melayu terima juga. Walaupun dia cakap Siam. Tapi Nabi-Nabi dan juga para Rasul, dia datang dengan bahasa
kaum dia. Dia cakap dengan bahasa itu. Jadi Al-Quran turun kepada Nabi SAW dalam bahasa Arab. Itu sampai kepada Rasulullah. Rasulullah berurusan dengan bangsa Arab. Berkaitan dengan nama Nabi-Nabi terdahulu, yang paling baik kita guna bahasa Al-Quran. Sebab itu yang Allah confirmkan. Apabila nama Allah sebut Adam, Nuh, Musa, Isa, Ibrahim, Yahya dan sebagainya, nama yang Allah pilih, sebutan yang paling baik sebagaimana Allah turunkan. Tapi kalau orang bercakap dalam bahasa lain, beberapa perkataan yang dalam bahasa itu dia telah diubah dalam bahasa lain, dia ubah sebutannya dalam bahasa lain, itu saya ingat tidaklah menjadi satu kesalahan lah. Dalam bahasa kita pun kadang-kadang ada beberapa perkataan yang kita tak sebut ikut Arab, kita ubah sebutan dalam bahasa kita. Kalau bukan nama Nabi sekalipun lah, syaitan disebut dalam Al-Quran, kita panggil setan. Kita tak panggil syaitan kan, kita panggil setan. Jadi pada saya yang terbaik gunakan istilah Arab, tapi sebutan itu tidaklah menjadi kesalahan. Apatah lagi apabila kita menyebut nama Nabi, itu yang lebih baik. Alhamdulillah bila sampai ke Malaysia, nama-nama Nabi kita sebut asal sebagaimana dalam bahasa Arab. Tapi bagi orang yang tak sebut tu bukan satu kesalahan. Wallahu a'lam. Dia itu minta bantuan daripada malaikat. Minta bantuan malaikat. Baik. Bila kita lihat doa Nabi SAW, Nabi doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi doa semua. Kecuali bila malaikat offer pertolongan dekat Nabi lah. Itu interaksi biasa. Malaikat offer pertolongan, Nabi minta tolong kepada malaikat offer nak hancurkan tak Bukit Uhud, Nabi sebut jangan dan sebagainya. Jadi ini interaksi antara Nabi dengan malaikat. Minta tolong. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dalam hadis Nabi SAW sebut pada Ibn Abbas, apabila engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak boleh kita minta dengan Nabi? Bila kita jumpa Nabi, kita bolehlah minta dengan Nabi. Kalau selepas Nabi wafat, boleh tak boleh kita minta dengan Nabi? Yang paling baik, sebahagian ulama khilaf kalau dalam bab dia tawassul. Cuma yang pentingnya permintaan mesti dengan Allah. Inna masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid ini milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kamu minta kepada sesuatu pun selain daripada Allah. Jadi minta dalam urusan ghaib, dalam urusan bukan sesama kita, sesama makhluk, kita minta tolonglah kadang-kadang. Tapi minta pertolongan dalam erti kata pertolongan dalam hak milik Allah. Allah yang boleh bagi yang terbaik untuk selamat daripada syirik, selamat daripada pintu-pintu syirik. Minta mutlak kepada Allah, tidak melalui apa-apa pun. Boleh tak tawasul? Boleh tawasul. Tawasul dengan apa? Kita boleh tawasul dengan nama-nama Allah. Itu Allah benarkan, minta dengan nama Allah. Faman ahsaha dakhalal jannah. Allah ada 99 nama. Siapa yang hafal ke semuanya, dia masuk syurga. Hafal artinya dia ambil tahu dan dia minta. Nak minta rezeki, ya Razak, bagi rezeki kepada aku. Nak minta Allah lembutkan hati kita, ya Latif, lembutkan hati aku. Orang buat jahat dengan kita, nak minta Allah balas kat orang tu, ya Muntaqim, wahai Tuhan yang membalas, arini sa'rahu, tunjukkan kepada aku pembalasan kepada dia. Nak minta, ikutlah nama-nama Allah yang sesuai, kita minta doa, itu boleh. Ataupun minta dengan ibadat kita pun boleh. Dalam hadis 3 orang yang tersesat di dalam gua, 3-3 minta. Ada, ya Allah, aku dah dekat dah nak berzina, tapi lala sebab aku takutkan kau, aku tinggalkan zina. Ada yang kata, ya Allah, aku sentiasa mendahulukan ibu bapa aku. Amalan kebaikan boleh. Kita dalam keadaan susah kan, kita minta, ya Allah, aku taklah selalu, tapi kadang-kadang aku bangunlah juga tahajud. Mudah-mudahan dengan tahajud aku ini engkau ampunkan, engkau bagi kat aku apa yang aku minta. Ya Allah, semalam aku ada 150 je, aku nampak orang susah, aku bagi 100 kat dia. Mudah-mudahan dengan bagi 100 tu, ya Allah, motor aku minyak habis, bagi isi balik. Boleh. Yang penting kita minta dengan amalan yang kita buat. Ataupun kita ikut sunnah Nabi. Ya Allah, ketika orang semua duk reka ibadat,
tungging terbalik sendiri, kawan tu cipta yang ni, kawan tu buat ni. Aku tetap teguh mengikut sunnah Nabi-Mu ya Allah. Kerana aku ikut sunnah, bagilah kepada aku apa yang aku minta. Boleh juga. Dengan ibadat kita itu baik. Jadi tapi kalau minta selain daripada Allah, itu tak boleh bercanggah dengan apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Termasuk minta kepada para malaikat, para nabi, para wali dan sebagainya. Terutamanya hak Allah. Minta rezeki, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebut nama malaikat, itu Nabi sebut. Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi was syahadah. Ya Allah, Tuhan kepada Jibril, Mikail dan Israfil. Tuhan yang telah mendirikan langit dan bumi. Tuhan yang mengetahui yang jelas dan yang gaib. Yang tu boleh. Tapi minta kepada Allah semata-mata. Itulah ketinggian tauhid yang Nabi bawa. Tidak ada perantaraan makhluk, tidak ada berhala dan sebagainya. Nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.